اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 14, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Perbuatan yang banyak, iaitu perbuatan yang banyak 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Dan jika dengan lupa sekalipun, jika perbuatan yang banyak tadi, jika 3 kali berturut tu dengan lupa sekalipun, batal sembahyang. Mana contohnya 3 kali berturut-turut? Seperti 3 langkah atau 3 gerak. 3 langkah atau 3 gerak, sama ada ia 3 langkah, sama ada ia 3 gerak dengan satu anggota, atau dengan 3 anggota, atau dihisab akan 3 itu, atau dihisab akan 3 itu, maknanya dikira akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Demikian dihisapkan, dikirakan 3 kali itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Barang yang mana hukum yang berkata akan dia akan barang Allamah Ibn Hajar Al-Haytami. Mana contohnya dihisap akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun tu? Contohnya seperti 2 gerak yang sunat. 2 gerak ni sunat, dan 1 gerak yang lainnya. 1 gerak yang lain ni, mana 1 gerak ni bukan gerak yang sunat. Jadi 3. Rumi dia koma kot macam mana? Dia koma. Seperti 2 gerak yang sunat dan 1 yang lainnya, lepas tu dia koma. Jadi 3. Lepas ada 3 tu koma. Seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lainnya. Hak 1 tu hak tak sunat. Capur 2 gerak yang sunat dengan 1 gerak yang lainnya, 1 gerak yang bukan hak sunat, jadi 3.
Yang ni 3 gerak. Hukumnya batal sembahyang dengan yang tersebut, dengan 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lainnya. Jadi 3 tu batal sembahyang. Kedua daripada 21 perkara. 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak. Mana perbuatan yang banyak ni? Iaitu perbuatan yang banyak 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Dia 3 kali ni berturut-turut ni satu ataupun 3 kali ni serentak, samalah. 3 kali serentak, bilang jugalah pandak ni. Di masa yang sama digerakkan kepala sekali, di masa yang sama tangannya digerakkan sekali, di masa yang sama kakinya. Jadi kepala, tangan, kaki serentak. Termasuklah juga kita ni kalau sebut kata berturut-turut, satu kemudian satu, ialah juga tu. Dan termasuk juga 3 kali tu serentak, sama je, batal sembahyang. Hak 3 kali turut-turut ni, kita melangkah sekali, kita melangkah kali yang kedua, kita melangkah kali yang ketiga, batal. Itu dia panggil berturut-turut, sekali. Pada ni. Ataupun serentak, sama je lah. Ataupun serentak. 3 kali tu membatalkan sembahyang. Itu dia dobitkan. Dia sakatkan banyak tu dengan 3 pergerakan. Dia sakatkan banyak tu dengan dengan 3 perbuatan yang berturut-turut. 3 kali berturut-turut ni dengan anggota yang besar lah. Kepala, tangan, kaki. Adapun dengan anggota yang kecil ataupun dia panggil anggota yang ringan, contohnya jari, hak tu 3 kali 10 kali pun tak apa. Dia gatal. Dia letak tapak tangan dia, kemudian tapak tangan dia tidak bergerak. Sebab tangan ni anggota besar. Jadi dia letak tapak tangan dia, kemudian jari dia terganggu. Jari saja. Tu dia panggil anggota kecil. Tu dia tak bilang tu. Tu dia panggil anggota kecil. Jari anggota kecil. Hak ni 3 kali berturut-turut ni, hak ni dengan anggota yang besar. Kepala, tangan, kaki, tu anggota yang besar belaka tu. Jadi dalam mazhab Syafi'i kitanya, perbuatan yang banyak yang membatalkan sembahyang ni adalah 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Adapun mazhab Hambali, perbuatan yang banyak ni dia tidak dobit dengan 3 kali. Dia sebut kata perbuatan yang banyak ni pada uruf dia, pada kiraan ramai. Mana apa? Tu banyak bergerak begitu tu. Dia tak letak sakat dengan 3. Tu mazhab Hambali. Dia tak letak sakat dengan 3. Jadi kalau kira uruf lah 3 tu tak banyak lagi dah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni, perbuatan yang banyak membatalkan sembahyang. Banyak tu. Nak kata banyak ni berapa perbuatan nak panggil banyak. Jadi perbuatan yang banyak membatalkan sembahyang.
Jadi banyak ni. Iaitu banyak ni 3 kali berturut-turut dan jika dengan lupa sekalipun batal. Jadi banyak ni dengan 3 kali berturut-turut. Mazhab Hanbali banyak bukan letak 3 kali. Dia bukan sakat dengan 3 kali. Dia sakat dengan huruf Qiyam ramai. Bergerak. Banyak dah begitu tu. Baru batal. Kalau mazhab Hanafi pula, perbuatan yang banyak yang membatalkan sembahyang ni, sehingga kan kalau orang tu tengok, orang tu kata tak sembahyang gitu tu, joget baru batal. Tu mazhab Hanafi. Ada ni. Sekarang perbuatan yang banyak membatalkan sembahyang. Perbuatan yang banyak membatalkan sembahyang. Jadi banyak tu. Nak ke banyak tu. Dobek disakat di guana tu. Nak panggil banyak ni dalam mazhab Syafi'i kita 3 kali. 3 kali pergerakan. 3 kali perbuatan. Batal. 3 kali. Mazhab Hanbali dia tak letak 3. Orang kata banyak yang membatalkan sembahyang ni kepada uruf. Kepada Qiyam ramai. Banyak dah pasal tu. Baru batal. Mazhab Hanafi pula, walaupun uruf orang ramai kata banyak, tapi orang panggil sembahyang lagi tu. Tapi cuma banyak perbuatan. Maknanya orang tengok ni masih lagi panggil sembahyang orang ni. Maka tak batal, tak banyak lagi dia panggil. Dah banyak ni macam mana mazhab Hanafi? Sekira-kira orang panggil bukan sembahyang dah tu. Baru banyak, baru batal. Ada ni. Sebab itulah orang pergi Mekah dia tengok macam-macam orang sembahyang tu. Macam-macam orang sembahyang dia kata. Kalau ada anak lari, dia ambil anak dulu, letak semula, disambung sembahyang. Sebab apa? Bagi dia orang panggil sembahyang lagi tu. Tapi kalaulah anak tu lari jauh sampai ke pusing dia nya, dah panggil sembahyang dah, baru batal. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki samalah. Ada ni. Kalau mazhab Syafi'i 3 tu habis dah, batal dah. Mazhab Hanbali 3 tu kira ramai panggil banyak ke panggil sikit. Dia ke uruf pula. Lepas tu hak mazhab Hanbali. Jadi hak perbuatan yang banyak ni, hak cepat batalnya mazhab Syafi'i kita lah. Hak cepat batal 3 kali batal lalu dah. Itu mazhab Syafi'i kita. Tetapi walaupun mana mazhab-mazhab yang lain lebih dari 3 kali pun tak batal pergerakan yang banyak, tapi sembahyang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Sebab Nabi pun kata, jikalau seseorang hati dia khusyuk, la khasya'a jawarihu, mana anggota lain pun khusyuk juga. Kalau hati khusyuk, Nabi kata, maka kalau hati tu tetap, khusyuk tu tetap, hati khusyuk, hati tetap dalam sembahyang, la khasya'a jawarihu, mana anggota yang lain pun tetap juga, khusyuk juga. Tu. Mana sunnah Nabinya, Nabi sembahyang tidak ada pergerakan yang banyak. Atau sunnah Nabi. Bukan maknanya mazhab-mazhab yang lain perbuatan yang kalau kira kita gak banyak lah, mazhab Syafi'i lebih dari 3 kali. Mereka panggil tak banyak lagi, tak batal. Tapi dalam sembahyang banyak perbuatan pergerakan seumpama itu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bicara di sini adalah berkaitan dengan sembahyang batal ke tidak. Sembahyang batal ke tidak. Tengok orang-orang Arab tu sembahyang pergerakan dia banyak. Dalam sembahyang kepala dia bergerak ketika membaca Al-Quran. Kadang-kadang tu imam dia baca Al-Quran tu macam bergerak kepala. Tanda ni. Banyak dak tu. Kalau mazhab kita 3 kali panggil banyak, batal dah sembahyang sebab kepala anggota besar. Mazhab Hanafi, Maliki contohnya walaupun kepala bergerak seumpama tu, orang panggil sembahyang lagi.
Tak panggil banyak. Bukan mazhab Hanafinya nak panggil semayang nampak macam dok semayang. Nak panggil dok semayang boleh kata semayang lagi walaupun pergerakan dia berturut banyak kat sangat tu kesamaran. Orang tengok ni sah lagi semayang. Dia kata banyak lagi. Oh begitu. Ada ni. Macam dia masuk dalam tu tak. Dia terimam pokok tu dia bangun dulu dia terimam. 3 kali. Dia kira batal. Tu imam rokok dia. Dia bangun dulu. Oh tu 3 kali. bukan hak tu rokok iktidal tu perbuatan sembahyang. Hak ni perbuatan yang bukan perbuatan sembahyang. Kita kira ni. Oh tu perbuatan sembahyang tu. Tu perbuatan sembahyang. Cuma dia mendahului imam. Tu bicara lain. Dia gerak pada rokok, dia gerak pada iktidal. Itu dia panggil perbuatan sembahyang. Itu dia panggil perbuatan sembahyang. Tak ada bicara ni. Tu masalahnya dia mendahului imam. Tu dak batal tu, dia mendahului imam. Sebab dia nak itu imam, berilah dia itu imam. Apa masalahnya? Biar tu imam lah jadi makmum. Tak masalah dia macam terimam Allah Akbar tu dia pun dulu orang terimam 3 kali betul. Dulu sokmo macam mana? Macam terimam Allah Akbar tu terimam dah naik lagi dia dah berdiri tegak tu. Dah tu imam Allahu Akbar tak naik lagi mana pula? Makmum. Kita duduk belakang. Terima rokok. Bila terima Allah Akbar makmum tu kita pun naik sekali. Tu imam tidak kalau tu imam dak Allahu Akbar tu sami Allahu liman hamidah. Yalah Dah poteng. Poteng tu. Kena? kita dulu daripada imam makmum. Tu makruh. Tu makruh je. Tu makruh tu kata. Tu nak di tu imam, beri dia di tu imam. 3 kali berturut-turut tu dah orang 3 kali turut gitu. Iyalah, ada sebut gitu. Ada. Oh bukan. Oh ni nak saya tanya lagi 4 kali. Dia imam dah naik lagi naik. Naik. Tapi saya tanya lah tak tu. Dia kata 4 kali. Waduh. Ada kena-kena tu. Jadi sekarang ni dia mendahului imam sekali. Lepas tu sekali. Lepas tu sekali. 3 kali benar mendahului imam. Tu makruh lah. Makruh. Gitulah. Itu perbuatan semayang lagi tu. Bukan ke perbuatan semayang dia buat. Cuma kesalahan dianya dia mendahului imam. Itu kesalahan dianya. Cuma makruh sahaja. Sebab dia hanya mendahului sedikit sahaja. Dia mendahului satu rukun budak batal. Ini hanya mendahului sedikit. Makruh meluputkan fadilat berjemaah di tempat yang ia mendahului. Bukan meluputkan fadilat berjemaah dalam satu sembahyang jemaah, bukan. Luput fadilat berjemaah di tempat yang ia mendahului. Itu hanya dia mendahului sikit je. Dia mendahului satu rukun betul-betul. Imam duk baca surah, dia rokok. Dia rokok betul-betul. Hukumnya makruh. Tak batal sembahyang. Imam duk baca surah ni, Ni, dah rokok lagi. Sami Allahu liman hamid. Dia iktidal. Berapa hukum dah tu? Masuk rukun yang kedua, haram. Tapi sembahyang tak batal. Ada ni. Dia hak batalnya mendahului imam ataupun ketinggalan daripada imam 2 rukun yang lengkap baru batal. 2 rukun yang lengkap baru batal. Tu ada yang kita ni. Ke-19 daripada satu perkara yang membatalkan sembahyang. Ke-19 hak batalnya mana? Terkemudian makmum daripada imamnya. Apa ni? Terkemudian ni lambat. Ketinggalan. Atau dia
ayat kita lah. Kadang-kadang kita orang moden ni tak faham. Macam saya sebut minggu lepas tu lah, batuk terkeras. Orang tanya, terkeras mana apa? Terkeras maknanya tak sengaja lah. Tahu tak faham? Ini kemudian mana apa? Ketinggalan. Makmum daripada imamnya ketinggalan, atau terdahulunya makmum daripadanya daripada imam. Terdahulu mana apa ni? Kita cakap kapur pitah. Pitah dia pintas tau. Pintas potong. Pitah kita. Mana pitah tu pintas gitu. Maknanya terdahulunya makmum daripada imam. Mana pun dia mendahului. Yang pertama dia ketinggalan, ataupun dia mendahului. Pitah lah kita kata. Dengan dua rukun fa'li keduanya, dengan ketiadaan uzur baru batal. Makna apa ni? Ketinggalan ataupun mendahului imam, dua rukun baru batal. Setakat imam tak rokok lagi, dia rokok dah sikit je lah, sambil-sambil dengan imam tu. Imam nak iktidah, dia iktidah dulu, barulah imam kemudian. Tu makruh. Hak ni dua rukun baru batal. Ketinggalan dua rukun ni, imam rokok, kita duk baca surah lagi. Imam iktidal, kita duk baca surah lagi. Dia panggil bukan dua rukun gitu. Kita panggil dua rukun lagi sebab kita betul-betulnya ketinggalan baru satu rukun. Baru ketinggalan rukun rokok baru. Iktidal tu imam dalam iktidal lagi tu. Tak bilang dua rukun lagi. Sekarang ni kita baca surah. Surah bukan rukun. Imam rokok lah sembahyang zuhur, sembahyang asar. Kita baca surah sendiri. Pada ni bukan Fatihah. Fatihah lain lah. Kalau kita tak sempat baca Fatihah, dia ada persoalan lain pula. Sama ada 3 rukun panjang ke, itu bicara bab Fatihah. Bab Fatihah rukun sembahyang. So contoh ni hanya surah saja. Surah sunat. Imam rokok lah sepatutnya. Dia tak rokok ni contoh, tak ada orang buat. Dia tak rokok, dia nak surah dia. Imam rokok, imam iktidah, duduk surah lagi ni. Duduk surah, imam iktidah dah. Dia panggil ketinggalan satu rukun. Imam iktidah dah. Imam masih lagi dalam iktidah, belum panggil lagi ketinggalan dua rukun. Dia baru panggil ketinggalan satu rukun sebab imam sudah berpindah daripada rokok. Baru satu rukun. Itu imam dalam iktidah. Imam dalam iktidah baru, tak panggil dua rukun lagi. Imam pun daripada iktidah nak turun sujud. Dia turun tu hilang hak qiyam, tak panggil berdiri iktidah dah. Walaupun lutut belum sampai latar lagi, dengan sujud depan lagi lah sujudnya. Makna baru separuh turun ni, lutut apa latar lagi, sudah tidak panggil berdiri iktidal. Maknanya dia sudah ketinggalan rukun rokok dan sudah ketinggalan rukun iktidal. Ni baru panggil dua rukun, baru batas sembahyang. Hak tak ada uzur. Kalau kerana Fatihah, itu rukun sembahyang, itu dia akan bicara lain. Terkadang dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Itu panggil ketinggalan 2 rukun. Baru batal. Mendahului pun sama juga. Imam berdiri lagi ni. Imam berdiri lagi tak rokok, dia rokok. Makruh hukumnya. Dia iktidal, haram hukumnya. Tapi tak atas lagi. Sebab dia baru mendahului satu rukun, iaitu rukun rokok. Iktidal, dia masih lagi dalam iktidal. Makmum ni yang mendahului tak panggil dua rukun. Makmum ni dalam iktidal tu nak turun sujud dah. Imam belum lagi rokok. Dia turun je, tak panggil dah berdiri iktidal, sudah mendahului dua rukun yang sempurna dia panggil. Baru batal. Dua rukun baru batal. Maknanya kalau imam berdiri di rokok dah makruh. Imam berdiri dia iktidal pula haram, tapi tak batal lagi. Ni setakat dia cepat sikit daripada imam. Rokok dia cepat sikit, iktidal dia cepat sikit, nak terus sujud dia cepat sikit. Lepas tu
Ada orang ajar kata gitu. Dia kata tiga kali mendahului. 3 kali batal. Dah. Itu makruh saja. Lepas tu kenapa pula timbul hak tanya tadi tu? Imam sudah Allahu Akbar tapi imam belum rokok lagi. Dia nampak sikit dia Allah tu niat ke rokok dah. Allah tu dah lagi jadi makmum tahu lagi. Dia dulu ada imam. Yelah, dulu makmum yelah. Tapi kenapa pula tu imam Allahu Akbar dak berpindah rukun lagi? Tu jetik telinga tu imam lah. Ni berlaku belahan je ustaz. Yelah, sekarang ni kenapa pula tu imam Allahu Akbar belum berpindah lagi? Ada waktu imamnya rokok siap-siap barulah Allahu Akbar. Tu ada lah. Lepas tu rokok kembali pada i'tidal, berdiri tegak-tegak, sami Allahu liman hamidah. Ada pasal tu. I'tidal ni diturun kepada sujud, letak dahi latar, Allahu Akbar. Lepas tu daripada sujud yang pertama bangun duduk antara dua sujud, siap-siap dah, barulah Allahu Akbar. Begitu ada kan? Sujud yang kedua siap-siap dah, barulah Allahu Akbar. Lepas sujud kedua dia bangun kepada berdiri rakaat kedua tu, barulah tegak molek Allahu Akbar. Hak ni tu imam yang tidak ada takbir intiqalah, hukumnya makruh. Dia kata Allahu Akbar tu, dia bukan Allahu Akbar dalam pindah. Dia Allahu Akbar dalam sampai dah kepada rukun yang dipindah. Waktu makruh seumpama tu. Dia nak takbir intiqalah ni mesti dalam pindah. Dalam fiqh Islami dia tu mengatakan kena letak takbir intiqalah dalam pindah. Kenapa? Lilittiba', kerana ikut Nabi SAW. Nabi takbir intiqalah ni bila? Ketika intiqalah lah. Ketika pindah. Ni berdiri panas rokok, pindah ni selesai dah, siapa dah tiba-tiba Allahu Akbar, tak kena gitu. Ada ni i'tidal betul dah, siap-siap sami Allahu liman hamidah. Tu tasmi' intiqal, sami Allah ketika berpindah. Ni siapa dah ni? Lepas tu daripada i'tidal letak dahi latar. Letak dahi latar tu sudah masuk pada rukun sujud, bukan pindah. Allahu Akbar. Tu menyalahi perbuatan Nabi SAW. Tu makruh. Dan tu imam ni tak ada takbir intiqalah. Sebab dia takbir intiqalah tak kena tepat. Tu ada lah. Ni tu imam Allahu Akbar, tu imam tak berpindah lagi. Tu pelik pula cerita tu. Memang pelik. Lepas tu makmum Jepun jadi mendahului. Pakai jubah serban. Dah dia pakai jubah serban kan, pandai dia kan. Panjang sangat lagi sekolah tu. Dan dia kata makmum jadi bukan lagi dia pula pada pun sistem gerak tu lepas dengar dia begitu. Dia nampak Allah hari kita lagi sikit. Jadi kita pilih dia lambat ke mana? Dia baca dengan kata yang panjang. Dia takbir tu panjang kemudian. Tapi dia bergerak dah tu imam tu. Dan makmum mendahului macam mana pula? Dah kita dah takbir begitu. Dia takbir tersambung jadi ketika mendahului dah. Dak dia tu imam ada ketika takbir intiqalat dia disunatkan panjang. Bila berpindah dia jauh, i'tidal pada sujud yang pertama jauh, sunat takbir panjang. Sebab nak memenuhkan pergerakan tu dengan zikir Allahu Akbar. Sebab dia berpindah yang jauh. I'tidal kan, berpindah pada sujud yang pertama kan jauh. Bila jauh, disunatkan takbir tu panjang, biar dalam berpindah tu ni penuh dengan zikir Allahu Akbar. Barulah dah hafal latar. Memang nak panjang. Lepas sujud yang kedua, nak bangkit pada rakaat yang kedua, itu lagi jauh tu. Tu kena panjang lah. Jadi sujud yang kedua, angkat aja Allahu Akbar. Bar tu ngam-ngam, berdiri rakaat kedua.
Memang disunat gitu. Dah anjang. Oh, kalau dia nak bangun tu lambat, memanglah akbar di tengah jalan tak apa tu. Betul, sekarang ni dia nak bangun, tapi dia lambat sebab sakit lutut. Jadi takbir dia memanglah sampai separuh jalan je lah, bar dah. Sebab dia tak nak pergi dah, tak apalah tu. Jadi sepatutnya bar sampai ke atas. Dah tu imam tu sakit lutut, jadi bar tu tengah jalan lah, tak apa. Sebab dia lambat nak bertegak sebab dia sakit lutut tu lain cerita. Tapi kalau berpindah tu jauh, memang disunatkan panjang. Kalau berpindah tu dekat, disunatkan pendek. Biar dalam-dalam pindah. Mana ni? Ni berdiri, rokok, Allahu Akbar, sudah. Dalam sujud, nak berpindah pada duduk antara dua sujud, dekat kan? Akak je dahi daripada latar, Allahu Akbar. Bar tu ngam-ngam siapa di duduk. Jangan sujud, akak dahi dah latar, Allahu Akbar. Jadi akbar dalam duduk antara dua sujud, bukan dalam pindah. Jangan buat gitu. Ni duduk atau dua sujud kan, berpindah pada sujud yang kedua, dekat je kan, pendek sudahlah. Ni Allahu Akbar. Jangan pula ni duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, sujud lama dah bawa akbar. Ni kena letak molek lah. Ada ni, terutama sekali lepas sujud yang kedua tu. Lepas sujud yang kedua tu imam, kalau kita mari tengah semayang, kita tak tahu imam kat ke berapa. Imam mungkin bangkit pada berdiri, imam mungkin berpindah kepada tasyahud. Kita tak tahu ni sebab kita masuk tengah semayang. Tahunya kat mana? Allahu Akbar. Imam naik kepada berdiri. Sujud yang kedua ni, Allahu Akbar. Tasyahud. Mungkin awal, mungkin akhir. Itu cara dia. Maknanya kalau kata kita bersekali dengan imam 4 rakaat, lepas dia selesai sujud yang kedua tu tasyahud akhir dah. Lepas tu Allahu Akbar. Maknanya kalau makmum perempuan dalam tabir tak nampak pun pergerakan tu imam, makmum tu akan tahu tu imam sudah naik kat kelima. Boleh tahulah. Walaupun makmum perempuan tu dalam tabir tak nampak sekalipun, contohnya cukup dah 4 rakaat, lepas sujud yang kedua tu Allahu Akbar, tu imam lupa rakaat dah tu. Makna makmum perempuan yang tak nampak tu imam ni tetap mengetahui imam berpindah ke mana, kepada tasyahud akhir yang sepatutnya, ataupun dia tambah rakaat sebab dia lupa naik pada beliau kat kelima. Boleh tahulah. Sebab apa? Tu takbir intiqalat dia. Ni hak berpindah yang jauh, Allahu Akbar. Berpindah pada tasyahud, Allahu Akbar. Pergi pada tasyahud daripada sujud yang kedua. Hak ni itulah. Lucu tauliah tu imam. Tukar pula. Tukar. Veteran dah. Veteran lagi lah kena tukar. Veteran tak main dah veteran. Dah kau. Veteran dah ayahlah veteran. Kalau tu imam veteran pula, tu imam yang tidak ada peningkatan ilmu pun tidak ada, perubahan perangai pun tidak ada, huru-hara masjid. Dia tu imam ni sepatutnya ilmunya sentiasa dia meningkatkan, sebab dia mengepalai sembahyang ahli Jumaat, sembahyang tiang agama. Imam dia sepatutnya dia kena betul-betul bertanggungjawab ni, masyar nanti dia tu imam ni. Betul macam mana? Tu imam yang betul-betul lillahi ta'ala, yang ingat akhirah. Dia bukan dia tu imam kerana nak elang nak gaji. Tu imam ni akan bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama walaupun dia pandai dah. Sebab apa? Sebab dia sudah mengepalai orang. Pada ni buat akidah dia ngaji molek. Sebab apa? Sebab saya tu imam ni, kalau akidah salah, sembahyang saya Tuhan tak terima, makmum pun sembahyang pun jadi Tuhan tak terima juga. Ni kalau tu imam yang betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul akhirah. Kalau tu imam untuk dunia, dia tak peduli, dia tidak ada pun kena nak menambahkan ilmu, tidak ada ilmu, tak ada dah, tapi dia tidak ada usaha untuk menambahkan ilmu, tak ada usaha. Ni pun orang ahli jemaah.
Veteran pula, jenis degil pula, kepala pula. Oh, payah lah. Balas semua kan. Kalau tegar-tegar, muduk baik kat aku. Mungkin semain lain lah. Dia perambat pula nak mamu. Jangan, nak timah beseng gini. Timah beseng gini, akak-akak tok tanah. Tak bukan, ni semayang. Masjid. Semayang tiang agama. Ilmu tak dok ngaji dok apa dok. Tapi nak cerita masalah tadi tu setakat dia mendahului imam sekali, dia mendahului imam sekali makruh lah. Kenapa lot 3 kali mendahului imam jadi batal? Bukan masuk cerita sining ni. 3 kali berturut-turut ni bukan perbuatan semayang. Ini bicara bukan perbuatan semayang. Maka 3 kali turut-turut tu batal lah. Dia hanggup pala. Itu bukan perbuatan semayang. Ada ni. Jadi hak kata banyak ni mazhab Syafi'i 3 kali. Dengan anggota yang besar. Bukan dengan anggota yang kecil. Dia termasuk anggota besar ni adalah mulut kita. Kalau dia apa ni? Dia menggerakkan mulut. Gerak mulut tu anggota kecil. Tapi kalau dia menggerakkan mulut sampai ke keng pun bergerak, tu keng anggota besar. Dia macam mamuh. Tu anggota besar. Kalau gerak mulut saja, hak tu anggota kecil. Tapi kalau gerak sampai ke keng, tu keng anggota besar. Pada ni. Ada orang dia berasa tak sedap dia gerak-gerak juga ni. Dia rasa tak sedap. Jangan. Keng tu anggota besar. Geng anggota besar. Kemudian 3 kali turut-turut ni dengan satu-satu anggota. Kalau kata bergerak satu badan, sekali cukup dah. Sekarang ni kata 3 kali berturut-turut ni anggota badan. Tapi kalau bergerak tu keseluruhan badan, sekali batal dah. Ni dia macam ni, macam hanyut satu badan. Sekali cukup dah. Sebab apa? Hak yang kita 3 kali ni dengan anggota, bukan dengan satu tubuh. Dengan anggota. Ataupun dengan sebahagian tubuh. Hak ni mana panggil apa ni? Biasa dalam kitab dia peringatnya pada masa kita memberi salam. Masa beri salam, jangan gerakkan tubuh. Dia beri salam macam mana siapa nak nak ajuk. Dia beri salam dia bergerak tubuh-tubuh. Ada. Dia gerak setengah tubuh dia bergerak. Sekali batal dah. Dengan gerak dada dia berpaling dada di kiblat batal kerana berpaling kiblat tu bab lain. Dia bergerak tubuh. Tapi dada tidak berpaling daripada kiblat. Kalau dada berpaling dari kiblat, tu batal kerana berpaling dari kiblat tu bab lain pula. Itu perkara yang membatalkan semayang hak lain pula tu. Adapun kalau dia hangguk, tu hangguk. Hangguk mana pokok hangguk. Tak ada. Pokke ke apa ke? Pokok. Pokke. Apa? Pokke hangguk. Ya ke tak ni? Pokke. Bukan pokok. Oh, cabang. Cabang 3. Cabang 3 panggil pokian ke. Marah dia cabang 3 kan. Dia tak betul. Dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu 2 pergerakan makruh. 1 makruh, 2 makruh, 3 batal. Yang dia hangguk tu apa? Dia hangguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia hangguk. Disuruh berpaling, bukan hangguk kepala. Tapi baru sekali, 2 kali. 2 kali tak batal, makruh. Kalau kata perbuatan yang keji. Perbuatan keji ni lompat ataupun tumbuh. Itu perbuatan keji. Sekali batal dah. Nak 3 kali turut-turut ni perbuatan biasa saja. Bukan perbuatan yang keji. 1 kali lompat itu perbuatan yang keji.
satu kali tumbuk, itu perbuatan yang keji, itu membatalkan sembahyang walaupun hanya sekali sahaja. Jadi 3 kali berturut-turut. Ini mazhab Syafi'i, berturut-turut. Dia berturut-turut. Dia hak tadi serentak ataupun satu-satu-satu. Macam mana kita nak dobitkan, nak sakatkan satu-satu-satu tu berturut-turut? Sekarang ni satu kali pergerakan, satu kali pergerakan, satu kali pergerakan. 3 kali berturut-turut batal. Kalau tidak berturut-turut tidak batal. Nak panggil berturut-turut ni 1, 2, 3. Mana satu-satu pergerakan tu nak panggil berturut-turut. Antara satu dengan satu tu dia panggil sambung lah. Antara satu dengan satu tu dia panggil sambung. Dia bergerak sekali, dia diam, dia bergerak pula sekali contohnya. Masih lagi panggil berturut-turut ataupun tidak. Masih lagi panggil berturut-turut ataupun tidak. Dia berturut-turut satu-satu-satu perbuatan ni. Dia nak panggil berturut-turut ni antara satu dengan satu tu, dia kira kepada uruf. Sekali dia gerak. Pada dia gerak kali yang kedua, makna satu dengan dua tu sambung lah kalau kita kata kau. Kira kepada uruf. Kira kepada, nak kata kan, kira pada kiaan ramah lah. Dia gerak kepala sekali, kemudian dia senyap, dia bergerak pula sekali lagi. Contoh, dia bergerak pula sekali lagi. Tu dah sambung dah tu. Dah sambung dah. Hak tadi dia bergerak dah. Lepas tu dia bergerak kali pertama tu dia berhenti dah. Dia berhenti dah. Dan dia bergerak kali yang kedua. Maknanya antara satu dengan dua tu, satu dengan dua ni sambung tak sambung, dia kira pada uruf. Uruf ni kira pada kira ramah lah. Kira ramah kan, dia tengah semayang, dia hanggup kepala sekali, patutnya hanggup pula sekali lagi. Hak tadi dengan hak kedua ni senggang dah ni. Kira dah sambung dah. Dia tak panggil berturut-turut. Dia 1, 2, 3 ni nak kiranya kepada uruf. Dia pandangan daif lah. Dia kira pada tamak nino. Kira tamak nino sekejap sangat. Maknanya kalau kodoh tamak nino, lepas dia kodoh nak main dah panggil turut-turut dah. Sekarang ni digerak kepala sekali. Dia kepala sekali. Kodoh tamak nino, kodoh subhanallah je. Dia gerak pula tu lebih dah kodoh subhanallah. Dia kira dah panggil yang kedua dah. Contohlah, digerak. Kalau kita panggil betul-betul gedak. Tapi setengah pandangan, lebih dekat tamak ninah dah tu. 1 dengan 2, 2 dengan 3 tu, dia tak panggil betul-betul. Dekat sangat tu. Itu pandangan daif. Sekarang dia hak betul-betul ni gini lah, betul-betulnya. Tu sahih lah. Sekarang ni dia bergerak. Tapi antara 1 dengan 2, 2 dengan 3 ni teluh dah qada subhanallah. Teluh dah qada tamak ninah. Dia panggil tak sambung dah. Dia panggil tak berturut-turut dah. Ini pandangan daif. Hak betul-betul sungguhnya gini tu. Maknanya memang tak cerah langsung. Baru dia panggil betul-turut. Kalau saya berhenti tadi, boleh tak qada subhanallah? Boleh tak qada subhanallah kan? Tak sambung dah dia kata. Tak sambung dah. Teman tamat tak kira gitu, kira pada uruf. Mana walaupun macam sambung lagi tu, betul-betul lagi tu, maka 3 kali batal. Tapi kalau dia gerak lama sikit, baru dia gerak pula, tu tak turut-turut, tak sambung dah tu. Tu pandangan yang muktamad. Ginilah contohnya. Contoh bila ada ni soh hadapan tu ada kosong. Soh hadapan tu ada kosong. Kita pun nak masuklah kepada soh hadapan. Sebab ada kosong. Kita kaki ni anggota besar. Kita melangkah sebelah kanan, kita melangkah sebelah kiri, sudah panggil 2 langkahan.
Kita panggil dua langkahan. Jadi kita dua langkahan memang tak boleh nak masuk soh yang hadapan. Sebab dia 3 hasta ni 3 langkahan. Sebab kita ni rolik-rolik kita lah. 1 langkahan 1 hasta rolik-rolik kitanya. Jadi antara soh pertama dengan soh kedua dia 3 hasta. Mana nak masuk soh kedua dia mesti 3 langkahan. Ada ni. Jadi kita pun melangkah 2 kali. Duduk tengah soh, kita akan berhenti. Kita nak melangkah sekali lagi untuk masuk soh tu. Kita nak berhenti lama mana? Supaya kita ni tidak dipanggil melangkah 3 kali turut-turut. 2 kali tadi berturut-turut lah. Tapi kita berhenti. Kan tak? Kita berhenti. Kalau kita 3 kali langkahan masuk soh di hadapan, batas mayang kitanya. Sebab memang untuk masuk soh 3 hasta 3 langkahan. Jadi 3 langkahan ni batal lah semayangnya. Jadi kita pun langkah kali pertama, langkah kedua kita berhenti. Kita nak melangkah semula ni. Yang mana langkah semula ni panggil langkah pertama balik, bukan langkah ketiga. Berhenti lama mana? Berhenti lama kodok urus tadi lah. Berhenti atau langkah lah. Tak sama dah dengan 2 langkah yang sebelum. Kira kodok balik pada uruf lah. Mana ni? Untuk mengelakkan daripada kita melangkahi 3 kali langkahan. Kita melangkahi 3 kali 3 langkahan. Ada tu. Pernah main Jumaat orang ramai. Jadi tu imam ni kadang-kadang ditabir tu ihram, makmum ni tak selesai pun lagi rapat kasar. Ini cerita hok mayang rapat dahululah. Tiba-tiba tu imam takbir dah, makmum pun takbir belaka dah. Adalah di hadapan soh masih lagi kosong. Maka orang pun di belakang masuk soh yang di hadapan. Orang belakang lagi masuk soh. Orang belakang lagi masuk soh. Mana? Lah siapa ke belakang sebab depan tu kan soh pertama lah. Tapi masih lagi belah hadapan. Orang melangkah tu macam-macam. Ada yang buat kekeng pun ada. Ada kekeng. Ada kekeng. Kalau jenis kaki panjang tak apalah. Ada orang yang straight pun ada. Straight. 3-3 straight. Ada di melangkah. Ada saya nak cerita. Seorang tu dia langkah 2 kali. Okey, betul? Dia pun berhenti. Berhenti maknanya masih lagi ada 1 langkahan lah untuk masuk soh hadapan tu. Jadi orang belakang dia tu melangkah, lepas tu masuklah tempat dia. Dia ni 2 langkahan tu tengah lagi lah. Dia berhenti. Memanglah kena berhenti. Tidak nanti jadi 3 langkahan batas mayang. Dia berhenti. Dia berhenti lama sungguh. Dia berhenti. Tu imam baca surah dah. Baru dia langkah kali yang ketiga. Tapi yang 3 kali pertama semula lah makna. Baru dia langkah dalam soh dia. Kali orang duduk belakang tu aku nak kokok guan. Ni dah dia 2 langkah masih lagi di tengah. Dia berhenti. Memanglah kena berhenti. Hak belakang pun berhenti juga. Tapi hak belakang tu sudah langkah semula masuk dalam soh. Tapi orang dia ambil soh duduk depan dia tu, dia tengah tu dia berhenti situ. Tu imam habis baca Fatihah, dia duduk situ. Sebab apa ni? Dia tak boleh sambung dengan 2 langkah yang sebelum tu. Dia berhenti lama. Tu imam dekat nak habis surah dah. Baru dia pun langkah semula masuk dalam soh dia. Berkali orang makmum ambil tempat dia berkali. Kalau hidup situ sungguh nak rokok tak lepas ni. Dia nak pisahkan langkah yang kedua dengan langkah yang semula, takut jadi ketiga tu lah. Siapa dekat-dekat 1 rakaat jauhnya. Mana langkah 2 kali berhenti, 2-3 nafas lah kita kata tau. Langkah lah semula. Itu bukan 3 kali berturut-turut. Tu contoh nak mengelak 3 kali tu. Sebab berturut-turut ni satu. Bila berturut-turut ni pada muktamad kira kepada uruf lah, kepada ramah. Bukan kepada tamak ninah. Kalau tamak ninah tu sudah tak panggil berturut-turut, rapat sangat. Tamak ninah ni qada subhanallah je. Gerak kepala subhanallah, gerak kepala. Dia kata pisah dah. Sebab apa? Sebab tengah tu teluh dah qada subhanallah. Tak panggil berturut-turut dah. Itu pandangan taif lah. Kalau mai duk gitu, itu masih lagi dia panggil berturut-turut kepada uruf. Mana dia gerak 2 kali, dia berhenti 2-3 nafas, gerak semula, barulah panggil
Mana apa? Putus dah turut-turut dia tu. Putus dah hak 3 kali berturut-turut. Dan jika dengan lupa sekalipun membatalkan sembahyang yang kedua daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, seperti 3 langkah atau 3 gerak sama ada dengan 1 anggota atau dengan 3 anggota. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.